Terima kasih memilih Buletin Utama waktu ini. Saya Asrul Nizam Kadir. Dan saya Azaria Tagaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dalam perjanjian sukuk bernilai RM596 juta bagi pelaksanaan projek berkaitan pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. 3 daripada 4 suspek direman 3 hari hingga Jumaat bagi membantu siasatan kes itu. Perintah reman 3 lelaki itu dikeluarkan Magistrat Irza Zulaikha Rohanuddin di Mahkamah Magistrat Putrajaya. Bagaimanapun seorang lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM. Keempat-empat lelaki yang berusia antara 40 hingga 55 tahun itu ditahan petang semalam di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Menurut sumber, semua suspek terbabit adalah pengarah, ketua pegawai kewangan dan seorang pemegang saham bagi 3 syarikat terbabit secara langsung dalam membangunkan sistem berkenaan. Sukuk itu diuruskan oleh sebuah bank tempatan bagi membiayai projek berkaitan dan semua perbelanjaan dan hasil projek berkenaan perlu dimasukkan ke dalam satu akaun khas yang ditetapkan. Namun akaun khas ini kemudiannya ditukar kepada akaun lain yang dipercayai sengaja diwujudkan pada awal 2022. Katanya ia disyaki bagi mengelakkan daripada pembayaran semula prinsipal dan keuntungan kepada pemegang suku. Difahamkan perjanjian konsesi antara kerajaan dan syarikat yang dilantik sudah dimeterai pada Julai 2011 dengan tempoh selama 12 tahun dan suku itu dijadual mencapai tempoh matang pada Mei 2023. Tindakan membenarkan syarikat terbabit untuk mewujudkan satu akaun lain dikatakan akan menyebabkan kerugian jutaan ringgit terhadap pemegang suku. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu namun enggan mengulas lanjut. Dalam pada itu, Pertubuhan Anti Korupsi Malaysia Pakar dilancar SPRM bagi mendidik masyarakat menangani gejala rasuah. Tan Sri Azam berkata penubuhan pakar bagi membolehkan ahlinya menyumbang kepakaran membantu SPRM memulihkan imej negara di mata dunia. Pakar berfungsi sebagai badan bukan kerajaan NGO dengan jawatan kuasa tertingginya terdiri bekas pegawai tertinggi SPRM. Namun, keahlian pakar terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya percaya NGO seperti pakar ini turut bersama-sama mengembali tenaga dan kepakaran masing-masing kerana mereka yang ada di depan saya ini semuanya mempunyai kepakaran dan bidang yang khusus untuk disumbangkan kepada negara. Sementara itu, Presiden Pakar Datuk Seri Syamsun Baharin Muhammad Jamil berkata penubuhan pakar amat jelas iaitu mendidik masyarakat menolak budaya rasuah. Kita tahu sebenarnya workforce SPM ni tidaklah ramai mana kan. Kalau katalah kita mengambil kira mereka yang terlibat dalam sektor pencegahan saja adalah seramai 300 orang saja. So kalau kita kira, kalau kita ratio dia dengan perkhidmatan awam kan, dia hanya baru kira 0.01% saja. Katanya pengambilan anggota akan dilakukan tidak lama lagi. Namun mereka tidak terlibat dalam aktiviti penguatkuasaan. Kerajaan mengambil keputusan untuk menangguhkan pelaksanaan 2 bentuk cukai yang dilaksana pentadbiran terdahulu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican mengesahkan ia membabitkan cukai minuman pracampuran dan cukai jualan 10% ke atas barangan bernilai rendah LVG yang sepatutnya berkuat kuasa 1 April ini. Terdapat 1-2 cukai yang ikut jadual telah diumumkan untuk dilaksanakan pada awal tahun ini seperti low value goods tax dengan premix sugar tax, tapi kerajaan telah mengambil keputusan untuk menangguhkan pelaksanaan cukai-cukai tersebut, mengambil kira untuk memastikanlah bahawa ia tidak menjejaskan rakyat terutamanya dalam konteks cabaran kos sara hiduplah. Sebelum ini, cukai jualan dijadual dikenakan ke atas barangan berharga RM500 ke bawah yang dibeli dalam talian dan dihantar ke Malaysia. Ia bertujuan memastikan persekitaran lebih adil kerana peruncit tempatan dikenakan cukai jualan, bagaimanapun pembelian barangan terbabit secara dalam talian tidak dicukai. Cukai minuman pracampuran pula memerlukan kajian lebih terperinci sebelum dilaksana. Ini kerana beberapa barangan yang tidak wajar dikenakan cukai tambahan termasuk susu formula bayi turut termasuk dalam cukai ini.
Dalam pada itu, kerajaan akan memastikan cukai barangan mewah yang dijadual dilaksanakan separuh kedua tahun ini tidak menjejaskan sentimen pengguna dan pelancong terhadap negara. Sistem cukai ini juga tidak akan mengambil model negara lain dengan senarai barangan dicukai yang berbeza. Barangan yang mungkin dikenakan cukai mewah di negara lain tapi tak semestinya akan dikenakan cukai di Malaysia disebabkan itulah pentingnya kami laksanakan libat urus dengan semua pihak berkepentingan sebab kami tak boleh saja tiru apa yang dilaksanakan di negara lain. Kami mesti memastikan bahawa apa jua cukai yang dikenakan di Malaysia itu sesuai dengan keadaan di Malaysia. Beliau ditemui pada sidang kemuncak cukai dan perniagaan KPMG 2022. Jelasnya, kerajaan kini melihat kepada kaedah pelaksanaan, kadar bersesuaian dan senarai barangan terlibat. Ini selain mekanisme untuk membolehkan pelancong menuntut semula cukai yang dibayar. Tiada kelas akademik diadakan pada minggu pertama sesi persekolahan 2023-2024 bermula 19 dan 20 Mac ini. Sebaliknya, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata ia akan diisi dengan penerapan nilai-nilai jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 5 tahun 2023 itu memberi panduan supaya sekolah mengadakan program atau aktiviti yang sesuai supaya boleh menyediakan anak-anak kita dari segi sosial emosi dan mental. Sesi warm up untuk mereka meneruskan pembelajaran yang panjang selama 1 tahun, 190 hari jumlahnya. Bagaimanapun, sekolah dengan bilangan pelajar tidak ramai dan telah selesai melaksanakan aktiviti berkenaan boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, Datuk Fakhruddin berkata sebarang bentuk pertandingan, sambutan, majlis yang tidak memberi impak besar dimansuhkan sebagai inisiatif segera menangani isu beban tugas guru. Kekerapan Semakan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM pula dikurangkan kepada setahun sekali berbanding sekurang-kurangnya 2 tahun sekali sebelum ini. Golongan pendidik juga diberikan autonomi dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bilik darjah dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Bagi menangani isu beg berat, Datuk Fakhruddin berkata antara usaha dilaksanakan bagi sesi ini ialah menyediakan loker, penggunaan buku aktiviti yang disediakan kementerian dan penggunaan buku kerja hanya sebagai bahan rujukan atau bahan ulang kaji di luar waktu kelas. Selain itu, buku latihan dihadkan 2 buah untuk setiap mata pelajaran pada satu-satu masa serta tidak melebihi 80 muka surat. Inisiatif Rahmah akan diperluas kepada pembiayaan kewangan serta perlindungan insurans kenderaan bagi golongan B40. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kementeriannya akan bertemu dengan institusi perbankan dan pihak insurans bagi memperincikan inisiatif berkenaan. Menurutnya, idea berkaitan perluasan inisiatif berkenaan sudah ada dan ia bakal memanfaatkan golongan berpendapatan rendah. Tambahnya, beliau telah berjumpa dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz bagi mendapatkan pandangan dan cadangan. Semalam pun saya telah berbincang dengan salah sebuah syarikat insurans, contohnya macam kereta second hand. Kereta second hand yang dibeli yang ada risiko tentang kerosakan besar seperti enjin dan juga gearbox. Mungkin insya-Allah ada insurans Rahmah yang akan boleh kita tawarkan kepada rakyat yang memang tidak mampu membeli kereta baru, mampu membeli kereta second hand tetapi ada skim perlindungan untuk kereta mereka. Beliau terdahulu merasmikan kempen Klasiknya Raya anjuran Maidin bersama MBSB Bank di Subang Jaya, Selangor. Dalam pada itu, menjelang Ramadan dan musim perayaan nanti, skim harga maksimum akan dikemukakan bagi menangani kenaikan harga barang yang tidak sewajarnya. KPDN bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa bekerjasama bagi memastikan rantaian bekalan mencukupi dan harga terkawal menjelang Aidilfitri nanti.
Rang undang-undang warga emas dijangka dibentangkan di Parlimen tahun depan. Ia antara lain meneliti cadangan mewajibkan potongan gaji anak-anak yang menghantar ibu bapa ke pusat atau rumah jagaan warga emas. Berikutan ada yang gagal melaksanakan tanggungjawab menjaga ibu bapa mereka meskipun berkemampuan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Aiman Atirah Sabu berkata, penggubalan rang undang-undang itu bertujuan melindungi warga emas dan sebagai persediaan negara menghadapi status negara tua menjelang 2030. Rang undang-undang warga emas disasarkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat insya-Allah pada tahun 2024 tahun hadapan. Sehubungan itu, KPWKM akan meneliti kesesuaian undang-undang terhadap anak-anak yang tidak bertanggungjawab kepada ibu bapa dalam akta tersebut bagi memastikan kesedaran masyarakat umum tentang kepentingan menjaga warga emas akan terus meningkat insya-Allah. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Hulu Langan Muhammad Sani Hamzan mengenai sama ada kerajaan berhasrat memperkenal undang-undang mewajibkan potongan gaji anak yang menghantar ibu bapa ke pusat jagaan di negara ini. Menurut Aiman Atirah, antara kandungan rang undang-undang terbabit melindungi kebajikan dan hak asasi warga emas, memperkasa warga emas dan ahli keluarga serta komuniti, mewujudkan sistem sokongan yang kuat terhadap warga emas serta sistem sokongan kukuh buat penjaga. Pejabat Perdana Menteri PMO tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan termasuk membabitkan sudut perundangan terhadap pihak yang menyalahgunakan nama atau kedudukan PMO bagi tujuan tertentu. Dalam satu kenyataan, PMO memaklumkan pihaknya memandang serius perkara berkenaan. Tindakan sedemikian dilihat amat tidak bertanggungjawab sekaligus memberi dampak negatif kepada kredibiliti PMO dan institusi kerajaan. Terdahulu di Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong mendakwa menerima ugutan berhubung kenyataannya membabitkan isu import bekalan telur. Beliau mendakwa menerima panggilan daripada seorang individu menggunakan nama pejabat Perdana Menteri. Semalam jam 9.51 pagi, saya menerima panggilan daripada seorang insan bernama Dipak yang mendakwa dirinya mewakili JNE Advance Tax Sdn Bhd yang mengata beliau telah berbincang dengan PMO untuk saya buat satu statement dan kita settle di luar mahkamah. Saya kata apa ni? Beliau berkata demikian pada sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Dewan Rakyat. Semalam yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul memberi jaminan apa-apa ucapan dibuat oleh Ahli Parlimen dalam mesyuarat Majlis Parlimen terlindung di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jaminan itu diberi selepas Datuk Seri Wee Ka Siong dikatakan diancam tindakan saman daripada pengimport telur dari India susulan ucapannya di Dewan Rakyat akhir Februari lalu. Masuk dalam ucapan hitam, apakah nama saya? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Islamofobia dan semua tindakan kebencian serta keganasan terhadap individu berdasarkan agama atau kepercayaan mesti ditolak. Bagi mencapai tujuan itu, beliau berkata Malaysia bersedia untuk bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa secara konstruktif dan kolektif. Dalam catatan di Facebooknya, Perdana Menteri berkata, Malaysia dengan sepenuh hati menyertai masyarakat dunia dalam memperingati Hari Antarabangsa bagi memerangi Islamofobia pada 15 Mac. Jelasnya ia bukanlah satu hari yang patut diraikan, tetapi untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dunia dan keperluan tindakan untuk menangani Islamofobia. Umat Islam seluruh dunia ujarnya akan menyambut ketibaan bulan Ramadan dalam masa terdekat. Justru beliau mengajak rakyat supaya mengamalkan kesederhanaan selaras dengan pelaksanaan Malaysia Madani dan menolak ideologi ekstremis dalam menyambut bulan mulia itu. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe dengan pelan bayaran mudah dan perkhidmatan penjagaan 7 langkah. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe.
Bersua kembali. UMNO merayu kepada pengundi di Kelantan agar memberi peluang kepada parti itu untuk tempoh 5 tahun pada pilihan raya negeri kelak bagi menyelesaikan masalah bekalan air di negeri berkenaan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata masalah air di Kelantan adalah janji UMNO yang akan diselesaikan sekiranya diberi peluang oleh rakyat. Bagi saya di Kelantan ini, masalah air mesti diselesaikan. Itu janji UMNO dan BN. Wajib diselesaikan. Yang kedua, dasar-dasar yang baik yang dilakukan oleh kerajaan negeri yang ada sekarang ini kita teruskan. Jadi dalam keadaan ini, ya, bagi sekali pengundi-pengundi Kelantan ni cuba UMNO sekali. Kalau kita menang tetapi kita tidak berprestasi, tukar balik kepada lama tak apa, tetapi cuba kami dulu. Dan insya-Allah kami akan membuktikan bahawa kami lebih baik. Beliau terdahulu hadir pada majlis pengenalan calon-calon pemilihan UMNO di Kota Baru. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata pihak tertentu tidak boleh menyalahkan takdir dalam isu air keruh. Sebaliknya, sebagai pemimpin perlu berusaha mencari jalan menyelesaikan isu berbangkit itu. Datuk Seri Ahmad Zahid dalam pada itu menegaskan pelantikan bagi jawatan pengerusi agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dibuat mengikut prosedur dan mendapat kelulusan Perdana Menteri. Justru pelantikan bekas Ahli Parlimen Machang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob sebagai pengerusi Felkra dan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi MARA atas pengalaman dan kapasiti serta kelayakan yang melalui penelitian rapi. Berikut prosedur yang ada, bahawa pelantikannya perlu mendapat kelulusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi penelitiannya dilakukan oleh beliau. Jadi dua pengumuman itu setelah penelitian dan kelulusan diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lain-lain pelantikan akan dibuat mengikut kelulusan resmi yang diberikan dan tidak ada sebarang perkara atau faktor-faktor yang nyata atau tersembunyi. Ianya adalah kerana hak mutlak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selain pemimpin berlatar belakangkan politik, KKDW juga sudah ada senarai tokoh korporat bagi mengetuai agensi lain. Pemilihan UMNO bakal sampai ke kemuncaknya Sabtu ini di mana barisan naib Presiden dan Ahli Majlis Kerja tertinggi akan ditentukan. Bagi kebanyakan penganalisis politik, pemilihan kali ini amat penting dalam mewujudkan kesedaran ahli UMNO untuk memperkuatkan parti meskipun berada dalam persekitaran politik yang semakin mencabar. Dan walaupun UMNO turut berperanan dalam kerajaan perpaduan untuk mengurus dan menentukan hala tuju negara, namun penganalisis berpendapat tunjang Barisan Nasional itu tidak boleh leka. Justru pemilihan kepimpinan kali ini menjadi fasa penting dalam pemugaran UMNO yang berusia hampir 77 tahun. Ikuti laporan disediakan Juliana Syarin. Misi utama UMNO sejurus selesai pemilihan parti kali ini ialah mempersiapkan diri untuk 6 pilihan raya negeri sebagai sekutu kerajaan sedia ada. PRN di Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu selewat-lewatnya Julai ini akan sekali lagi menguji sokongan dan penerimaan pengundi terhadap UMNO. Meskipun prestasi BN suram pada PRU lalu, pemilihan UMNO menunjukkan parti itu masih mempunyai tarikan dan kekuatan yang boleh digilap dan diperkukuhkan. Menarik kali ini walaupun UMNO telah pun kata orang berada dalam konflik dan juga risiko kerana kekalahan dan juga ketirisan sokongan, tetapi nampaknya masih ramai lagi orang yang berminat, yang obses untuk menampilkan diri, mencalonkan diri sebagai barisan pimpinan utama. Bermaksud UMNO still live, dia masih hidup lagi dan juga boleh menjadi satu daripada parti dominan di Malaysia ini. Minggu lalu 226 calon merebut 15 jawatan sebagai exco wanita, pemuda serta puteri UMNO. Keputusan tidak rasmi pemilihan itu sudah pun diketahui.
Antaranya, Datuk Seri Noraini Ahmad kekal Ketua Wanita, manakala Adun Melimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh menang selesa jawatan Ketua Pemuda. Sabtu ini, tumpuan adalah terhadap pemilihan ahli MKT dan naib Presiden Parti, sekaligus melengkapkan pemilihan UMNO kali ini. 95 pemimpin UMNO pelbagai peringkat menawarkan diri untuk mengisi kekosongan 25 kerusi MKT termasuk yang bertaraf menteri dan timbalan menteri. 8 calon bertanding untuk 3 kerusi naib presiden termasuk Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Seri Mazir Khalid yang mempertahankan jawatan mereka. Mereka dicabar 3 calon berpengalaman dalam kerajaan dan parti iaitu Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Datuk Seri Azalina Othman Said dan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan. Turut bertanding Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan bekas Menteri Besar Johor Datuk Seri Hasni Muhammad selain Muhammad Yusof Musa. Saya percaya jawatan naib presiden ini sangat penting untuk kita bersama-sama sebagai satu pasukan, bagaimana kita boleh membangunkan balik semula UMNO, menguatkan balik semula UMNO bersama-sama pasukan-pasukan lain termasuk Presiden, Timbalan Presiden dan juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Antara lain, kekuatan UMNO bersandarkan kemampuannya menawarkan kepimpinan yang diharapkan rakyat menerusi kerajaan sedia ada. Ini memerlukan UMNO menampilkan pemimpin yang kredibel, peduli rakyat dan mampu menawarkan solusi juga jalan keluar kepada kemelut yang dihadapi negara pada masa ini. Juga diperlukan pemimpin berpengalaman untuk membantu kerajaan menguruskan ekonomi dan kedaulatan negara dalam persekitaran global yang amat mencabar. Justru pemilihan naib presiden dan ahli MKT dilihat penting untuk meletakkan asas kukuh bagi membangkitkan semula UMNO sebagai parti yang disegani musuh politiknya. Walaupun mungkin dibayangi oleh PH, tetapi UMNO di antara parti yang kita ketahui dia mempunyai beberapa kriteria kekuatan dan juga wawasan yang jelas. Undian oleh 160,000 perwakilan daripada 189 bahagian menjadi penentu tim pimpinan yang akan mencorakkan masa depan UMNO untuk tempoh 3 tahun akan datang. UMNO kini dalam fasa penting memperkuatkan parti di setiap peringkat. Pemilihan barisan naib presiden dan juga ahli MKT yang kredibel dan kompeten tentunya akan memperkuatkan lagi UMNO dalam usaha memugarkan parti. Selain memperkasakan peranannya dalam urusan memulihkan ekonomi dan politik negara. Juliana Syarin, Buletin Utama. UMNO terus marah untuk rakyat Malaysia. 240,000 penduduk terputus bekalan elektrik susulan ribut salji Nor'easter. Teruskan bersama Buletin Utama. Rasa seperti diri anda yang baharu. Kerusi urut Kowe. Bertemu kembali, kita ke laporan Detik Niaga. Malaysia tidak akan mengalami kegawatan ekonomi tahun ini meskipun berdepan pelbagai cabaran ketidaktentuan global. Keyakinan itu disuarakan Timbalan Menteri Keuangan Steven Sim yang turut menjangka ekonomi negara berkembang sekitar 4.5% tahun ini. Hari ini berdasarkan takrifan kegawatan ataupun kemelesetan ekonomi sebagai secara teknikalnya, apabila sesebuah negara mengalami penguncupan ekonomi suku tahunan sebanyak 2 kali berturut-turut. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli. Bagi fasa pemulihan pasca pandemik juga, kerajaan akan terus melaksana pemberian subsidi dan bantuan tunai seperti sumbangan tunai rahmah dengan peruntukan mencecah RM64 bilion. Dana insentif, potongan cukai, pinjaman dan jaminan pembiayaan turut diberi kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan peruntukan lebih RM40 bilion.
Kerajaan merancang untuk membangunkan rangkaian rel menghubungkan Malaysia dan China. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, rangkaian rel itu akan bermula dari Kuala Lumpur atau Johor Bahru hingga ke Kunming, China. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Perkhidmatan Kereta Api Laut Pertama, Kereta Api Tanah Melayu dengan kerjasama COSCO Shipping Lines. Bagaimanapun, kementerian memerlukan kerjasama lanjut daripada negara jiran Thailand dan Laos. Ini bagi membincangkan kaedah kerjasama dalam pembinaan landasan kereta api yang menghubungkan kedua-dua negara. China juga memainkan peranan penting dalam membantu meyakinkan negara terlibat untuk membolehkan perkhidmatan kereta api yang lancar antara Asia Tenggara ke China. Pasaran hartanah mencatat lebih 389,000 transaksi bernilai 179 bilion ringgit tahun lalu, peningkatan 29.5% tahun ke tahun. Ia mencerminkan pertumbuhan berterusan dalam sektor terbabit meskipun berlaku beberapa siri kenaikan kadar faedah. Bank Negara, Monetary Policy Committee, they would certainly review all other factors. You know, it's not just about raising the OPR, but the implications on other sectors as well. So mereka memang akan memikirkan kesemua faktor ini sebelum they come to a decision. Subsektor kediaman menjadi pemangkin keseluruhan aktiviti pasaran hartanah dengan sumbangan 62.5%. Ini membabitkan lebih 243,000 transaksi bernilai 94.2 bilion ringgit disokong aliran meningkat yang direkod di Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur dan Selangor. Bilangan kediaman yang tidak terjual juga berkurangan kepada 27,746 unit. Tahun ini sentimen dijangka kekal positif didorong dasar akomodatif yang digariskan dalam Belanjawan 2023. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini selepas jatuh 5 hari berturut-turut. Ini susulan aktiviti pembelian saham murah selepas kejutan pasaran akibat isu membabitkan Silicon Valley Bank. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 0.72%. Sementara itu, ringgit turut ditutup tinggi pada 4.481 berbanding dolar Amerika. Selepas 14 tahun mengukuhkan nama di pasaran, pengeluar produk telekong tempatan Siti Khadijah Apparel Sendirian Berhad berhasrat untuk terus melebarkan sayap di persada antarabangsa dengan membuka cawangan baru di Singapura dalam masa terdekat. Langkah itu dibuat susulan kejayaan syarikat itu memperluaskan perniagaannya di Indonesia menerusi pembukaan 2 cawangan di Jakarta pada 2015. Selain memberi fokus terhadap penjenamaan global, Siti Khadijah Apparel yang mula bertapak sejak tahun 2009 menyasarkan membuka cawangan ke-49 di negara ini tahun ini. Syarikat itu turut agresif dalam usaha memperluaskan variasi rangkaian produk Siti Khadijah Apparel bagi menyemarakkan lagi pasaran pakaian patuh syariah. Dalam pada itu, Siti Khadijah Apparel memperkenalkan koleksi raya tahun ini, Raya Invoke, yang berlangsung hingga 19 Mac ini di Ibu Negara dengan meletakkan kualiti dan keselesaan pemakai sebagai kunci utama jualan sambil mengekalkan konsep kesederhanaan. Sebagaimana telitinya pengasas kami iaitu Puan Fadilah Endah, macam mana dia mengeluarkan telekong dulu, proses yang sama juga dia nak dalam pembuatan baju ni. Itu ada 3 elemen penting yang kita jadikan sebagai DNA untuk setiap produk di Siti Khadijah, iaitu pemilihan material, teknikal dan cutting, dan kita ada inovasi. Sebab telekong Siti Khadijah kan terkenal dengan telekong berinovasi. Jadi baju pun kita nak ada inovasi lah. Jenama itu juga mengaplikasikan rekaan inovasi solat ready dalam koleksi rayanya bagi memudahkan wanita menutup aurat dengan sempurna untuk menunaikan solat dan aktiviti harian. Tema yang dipilih adalah Raya Invoke, iaitu
pertembungan antara tradisional dan juga modern contemporary. Jadi yang moden tu mungkin dari segi pemilihan fabrik, cutting, SK cuba untuk keluar daripada pemilihan baju-baju yang tradisional sahaja. Untuk maklumat lanjut, layari laman Sesawang Tertera. Kerajaan Negeri Selangor menawarkan insentif baru untuk merancakkan lagi projek pembangunan melibatkan pembangunan serantau bersepadu Selatan Selangor Idris dan pembangunan Taman Perindustrian berkonsepkan Taman Perindustrian Terurus MIP. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, insentif itu merupakan antara langkah yang dapat menggalakkan pemaju dan pemilik tanah serta memberi nafas baru dalam pertumbuhan ekonomi negeri. Menurut Datuk Seri Amiruddin, bagi memacu pembangunan Idris, 5 insentif diperkenalkan, iaitu skim premium khas, bayaran ansuran caj pemajuan tanpa faedah, pengecualian cukai taksiran tanah kosong, potongan 50% cukai taksiran bangunan kosong dan pengecualian bayaran lesen perniagaan. Kita akan melihat satu perubahan landscape pembangunan di daerah Kuala Langat dan Sepang yang merupakan kawasan yang kita akan zonkan sebagai Integrated Development Region in South Selangor. Dan saya percaya dengan pelaksanaan projek-projek ini, kita akan terus mampu untuk menarik pelabur-pelabur datang dengan beberapa industri-industri park yang akan dilaksanakan. Bercakap dalam sidang media selepas melancarkan Idris di Shah Alam Selangor, beliau berkata, Idris antara agenda yang terkandung dalam rancangan Selangor Pertama di bawah teras ekonomi khusus bagi pembangunan di daerah Sepang dan Kuala Langat. Ia merangkumi keluasan kira-kira 20,000 hektar dengan anggaran nilai pembangunan kasar GDV RM1 trilion. Kita ke laporan antarabangsa. Lebih 240,000 penduduk terputus bekalan elektrik susulan ribut salji yang melanda New York, Maine, Massachusetts dan New Hampshire, Amerika Syarikat. Salji tebal melebihi 90 cm dicatatkan di kawasan tertentu. Keadaan mungkin bertambah buruk dengan Jabatan Kaji Cuaca Tempatan meramalkan salji melebihi 360 cm di Vermont, New Hampshire dan Maine. Angin kencang dan salji tebal juga dijangka mengundang risiko bahaya bagi pengguna jalan raya. Susulan itu, orang ramai dinasihati untuk tinggal di rumah dan mengelak perjalanan yang tidak perlu. Lebih 1,000 jadual penerbangan dibatal atau ditangguhkan di seluruh negara itu. Dalam pada itu, di California pula, amaran banjir dikekalkan kepada kira-kira 30 juta penduduk. Hujan lebat dan angin kencang mencetuskan huru-hara dengan kebimbangan berlakunya bencana banjir serta insiden tanah runtuh. Susulan itu, Gubernur Gavin Newsom memperluas perintah darurat ke 43 daerah. Lapor media CNN, ribut yang melanda memaksa penduduk meninggalkan kediaman masing-masing dengan lebih 71,600 amaran berpindah dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Ratusan penduduk mendapatkan perlindungan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menanti keadaan beransur reda. Angka korban siklon tropika Freddy melonjak kepada lebih 220 orang di Malawi, Mozambik dan Madagaskar. Malawi mencatatkan 190 kematian dengan ratusan lagi cedera, manakala negara jiran Mozambik pula merekodkan 20 kematian. Usaha menyelamat masih diteruskan dengan jumlah kemusnahan sebenar masih belum dapat dipastikan. Kerajaan Malawi dalam kenyataannya mendedahkan kira-kira 19,000 penduduk hilang tempat tinggal. Freddy juga memecahkan rekod baru selepas berlarutan sehingga sebulan. Ia bermula 4 Februari lalu di luar perairan Australia dan bergerak lebih 8,000 km sebelum melanda Madagaskar dan Mozambik hujung Februari lalu. Dan ini pula 69 cedera dalam pertempuran antara polis Pakistan dengan ratusan penyokong bekas Perdana Menteri Imran Khan di Timur Lahore. Pertempuran tercetus selepas polis tiba untuk menangkap Khan setelah gagal hadir di mahkamah atas tuduhan rasuah. Pekerja Parti Pakistan Tahrik-e-Insaf PTI
pimpinan Khan dilaporkan memulakan keganasan dengan menyerang pihak berkuasa menggunakan batu dan kayu. Keadaan memaksa polis melepaskan gas pembenih mata bagi menyuraikan ketegangan. Pertempuran serupa turut berlaku minggu lalu selepas mahkamah di Islamabad mengeluarkan waran tangkap ke atas Khan selepas dituduh mengancam hakim dalam satu ucapannya tahun lalu. Amaran tahap merah dikeluarkan di 5 Peru dan kawasan sekitarnya yang dibadai taufan Yaku. Bencana itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 nyawa di wilayah utara serta mengakibatkan puluhan keluarga hilang tempat berteduh. Presiden Argentina Alberto Fernandez dibawa ke hospital swasta di Buenos Aires selepas mengalami sakit pinggang kronik. Fernandez akan menjalani pemeriksaan untuk menentukan jenis rawatan yang diperlukan selepas mengalami masalah kesihatan sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Kapsul SpaceX baru Dragon 2 yang membawa bekalan untuk stesen angkasa antarabangsa ISS dilancarkan dari Cape Canaveral, Florida. Pelancaran SpaceX roket Falcon 9 dikendalikan secara autonomi berlepas kira-kira jam 12.30 pagi dari Pusat Angkasa Kennedy NASA. The Takaful industry. What are the key drivers of growth? Also, what challenges are Takaful operators expecting to face in 2023? I'm Anita Wu. And I'm Nor Azman Zainal of Takaful Malaysia. Join us on Money Matters. This Saturday, 5 p.m. only on TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utilita Arena di Birmingham menjadi tumpuan sebentar tadi menyaksikan jagoh persorangan negara Lee Zija memulakan kempen badminton All England dengan langkah kanan. Berdepan wakil Thailand Sitikom Tamasin, Zija menang menerusi keputusan straight set. Zija yang menduduki ranking keempat dunia jelas berada dalam kelas tersendiri. Cemerlang menguasai set pertama dengan kemenangan 21-12. Sitikom cuba bangkit pada set kedua, namun Zija berjaya mengekalkan rentak permainannya sebelum melengkapkan kemenangan 21-15 dalam tempoh masa 33 minit. Pusingan kedua nanti dia dijadwalkan bertemu pemenang antara Kenta Nishimoto dari Jepun atau pemain Kanada Brian Young. Kelab Hoki Terengganu, THT dan Negeri Sembilan masing-masing tampil dengan dominasi pada saingan separuh akhir pertama, Piala TNB dan Piala Vivian Maiso. Kedua-dua pasukan kini dalam misi untuk menjulang kejuaraan treble selepas turut mengungguli saingan Liga dan juara Piala Sumbangsih. THT dan Negeri Sembilan hanya menanti baki aksi 60 minit lagi esok sebelum mengesahkan tempat ke pentas final. Masih segar dengan gelaran juara Liga Kelab Hoki Terengganu, THT meneruskan dominasi apabila merakam kemenangan 5-1 ke atas UiTM pada aksi separuh akhir pertama Piala TNB. Ismail Abu meledak 2 gol pada aksi 30 minit pertama dengan Jang John Jun turut menambah satu lagi gol untuk kedudukan 3-0 sebelum rehat. Minit ke-42, Jong Yun pula menggandakan jaringan peribadi sebelum UiTM merapatkan kedudukan menerusi Wan Haziq Syamuddin Wan Amir Rizman. Namun pesta THT belum berakhir dengan Faizal Saari sempat menambah satu lagi gol pada minit ke-58 melengkapkan kemenangan 5-1 pasukan bekalan cukup selesa untuk aksi timbal balik esok. Sementara itu dalam saingan Piala Vivian Maiso, Negeri Sembilan turut berada dalam kelas tersendiri apabila mudah mengatasi Terengganu Ladies THL TMSNT 4-1. 3 gol berjaya dicipta soal minit ke-6 menerusi Nur Amirah Shakirah Zulkifli, Nur Afika Sazani Azhar dan Fatin Syafiqah Muhammad Sukri. Dan minit ke-23, Nur Afika turut menggandakan jaringan peribadi sebelum lawan merapatkan kedudukan menerusi Nur Syahirah Azwan untuk keputusan 4-1 memihak Negeri Sembilan. Aksi timbal balik separuh akhir dijadualkan bersambung esok. Dalam perkembangan berlainan, pasukan hoki negara terus mendapat sentuhan berkelas dunia apabila membawa seorang lagi bekas pemain yang merupakan pakar pukulan sudut penalti mengasah pelatih kebangsaan. Christopher Srielo menjadi pilihan terbaik Konfederasi Hoki Malaysia MSC sebagai pengajar yang akan membantu pemain negara menajamkan lagi penyudah set piece berkenaan menuju tugasan utama Sukan Asia dan Piala Dunia Remaja tahun ini. Chris Srielo ni kalau peminat hoki di sana memang kenal lah. He's a penalty corner specialist and he also played for Australia many times and he also played gold medalist in the World Cup and also 2 times Olympic player, and I think he's a household name in hockey family.
If the ball doesn't come out fast enough, then the first rusher or the first runner is too close, so you can't have your angle to play. So the first thing we do is work on how quick the transition of the ball is, and then how clean the track is to then be able to play different angles. Yep. And then looking at the Malaysian Hockey League online, when they run too tight, you need to learn what to do next. Khidmat Cirello yang menyertai staf kejurulatihan India dari 2018 hingga 2021 akan dimanfaatkan selama beberapa bulan mengikut tempoh-tempoh diatur. Semasa mewakili Kookaburras dari 2008 hingga 2017, pemain pertahanan itu mengumpul rekod sebanyak 116 gol daripada 199 penampilan. Kepakarannya menerusi teknik drag flick menjadikan Cirello sebagai antara pemain digeruni dunia. Mengikut jadual awal, individu berusia 37 tahun itu mempunyai 5 sesi bermula hari ini merangkumi analisis rakaman video dan latihan di padang hingga Sabtu. So macam dia cakap himself that I'm not here not to change but to improve them, get better. So I think he's done a lot of work with India and he has improved the Indian flickers to another level where they start scoring and India was feared in penalty corner since he took over. Perlawanan yang diadakan sejak 2001 Piala Sultan Selangor TSSC akhirnya kembali mewarnai arena bola sepak tanah air. Memasuki edisi ke-19, saingan yang menemukan barisan pemain semasa serta legenda Selangor dan Singapura itu dijadual berlangsung 28 Oktober depan dengan tarikan pemilihan venue Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai gelanggang pertarungan. Hari ini berlangsung pertemuan dan penyerahan surat watikah pelantikan ahli-ahli jawatankuasa Piala Sultan Selangor TSSC 2023. Saingan yang diilhamkan oleh Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah itu merupakan aksi persahabatan kesenambungan perseteruan yang menggambit nostalgia dua musuh tradisi sejarah bola sepak tanah air. Justru TSSC amat diminati dan ditunggu oleh pengikutnya yang sentiasa menantikan kemeriahan suasana hubungan Selangor-Singapura diiringi pertunjukan-pertunjukan lain. Piala Sultan Selangor ni boleh kita katakan termasuk hati penonton atau peminat bola sepak dan juga rakyat umumnya. Jadi oleh kerana 3 tahun pandemik COVID tu, ke mana saya pergi dia orang tanya Tan Sri bila nak ada Sultan Cup ni. So alhamdulillah tahun ni Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan. Perlawanan veteran kedua-dua pasukan menjadi aksi pembuka tirai di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dijadual 28 Oktober nanti. Pasukan pilihan Selangor dan pilihan Singapura kemudian mengambil tempat merebut piala dan wang tunai RM80,000. Pilihan Selangor bergelar juara sebanyak 9 edisi manakala lawan pula menjulang piala 7 kali. Kementerian Belia dan Sukan KBS hari ini melancarkan kod sukan selamat sebagai panduan dan rujukan kepada komuniti sukan mengenai skop sukan selamat secara jelas dan menyeluruh. Menterinya Hannah Yeoh percaya menerusi kod yang berkuasa hari ini, ia akan meningkatkan pengetahuan dan kesedaran masyarakat terhadap gangguan dan penderaan dalam sukan. Dah berkuat kuasa dah hari ini? Bermula dah. Kita bagi kesedaran untuk semula. Bukan bermaksud sebelum ini sukan tak selamat. Cuma kesedaran itu mungkin tak wujud dan kita tak dapat semua pemegang taruh bersama. Tambah beliau, fokus utama kod sukan itu adalah membantu pengadu supaya mereka faham pihak mana yang boleh ditemui serta melaporkan kes. Dalam kod sukan selamat ini yang paling penting adalah kita ada mekanisme pengaduan. Okey, kita bantu pengadu tahu dan faham siapa yang mereka boleh berjumpa untuk laporkan dan bagaimana badan-badan sukan boleh mengendalikan aduan tersebut. Untuk rekod, pembangunan kod sukan selamat telah dimulakan pada awal tahun 2022 dengan melibatkan 31 badan sukan dan 16 jabatan serta agensi di bawah KBS yang telah menyatakan sokongan kepada kod sukan itu. Bagi tujuan pembangunan kod ini, KBS juga telah membuat rujukan dan perbandingan dengan beberapa model sukan selamat yang telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Singapura dan Australia. Dengan nama besar seperti Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Shah Firdaus Sharum, antara yang hampir pasti akan tersenarai dalam program Road to Gold 2024 yang diperkenalkan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Persekutuan Kebangsaan Berpasukan Malaysia PKBM tidak menolak beberapa nama lain turut akan diutarakan untuk menyertai program sama.
Namun segalanya bergantung kepada kriteria berbeza yang digunakan pakai PKBM dalam menentukan barisan atlet untuk diserapkan ke dalam program berkenaan. Berbeza dengan sukan-sukan lain yang lebih memberi tumpuan kepada ranking dunia semasa atlet, PKBM pula menggunakan pendekatan berbeza dalam menentukan syarat kelayakan atletnya untuk berada dalam program Road to Gold 2024. 3 kriteria utama menjadi tumpuan PKBM iaitu prestasi atlet, pencapaian mereka dan paling utama catatan masa yang dilakukan sebelum nama mereka akan dipanjangkan kepada jawatankuasa RTG. Dan ia adalah kriteria sama yang digunakan pakai dalam menentukan atlet yang layak menyertai program podium sebelum ini. Dasar pemilihan yang sekarang untuk program podium sebenarnya pada pandangan kami adalah cukup baik sebab perkara ini telah pun dibincangkan di antara pihak persatuan dengan pihak MSN dan juga dengan jurulatih dan sebagainya. So I think di proses pemilihan yang sedia ada di dalam program podium boleh dikatakan adalah cukup baiklah untuk diteruskan di dalam program yang baru ini. Sehingga kini hanya 7 atlet basikal trek tersenarai dalam program podium diketuai Dato' Azizul Hasni dan juga Syafirul Sharum yang turut disertai Muhammad Fazil Zonis dan Muhammad Rizwan Sharum untuk lelaki. Dan 3 pelumba wanita iaitu Anis Amira Rosdi, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan Nurul Aliana Syafiqa Azizan. Di pihak PKBM agak sukar untuk menjadikan ranking pelumba sebagai kriteria utama memandangkan ia sering berubah setiap kali selepas satu-satu kejohanan. Dan sehingga kini Dato' Azizul menduduki ranking ke-30 dunia bagi acara pecut. Sementara dalam acara Kirin, Shah Firdaus dikedudukan ke-7 dunia manakala Dato' Azizul di ranking ke-20. Of course, untuk sekarang kita ada Dato' Azizul Hasni Awang bersama dengan Shah Firdaus. Kami juga ingin melihat bahawa acara berpasukan seperti team sprint, atlet juga dapat melayakkan diri untuk acara di Olimpik. Kali terakhir skuad basikal trek layak menyertai acara berpasukan adalah pada Tamasya 2008 di Beijing menerusi acara pecut gandingan Dato' Azizul Hasni bersama Josiah Eng dan Muhammad Rizal Tisin. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan menonton berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu kembali. Seorang pemilik syarikat pengurusan acara mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan melakukan ugutan bunuh terhadap kumpulan muzik Indonesia Raja Sabtu lalu. CS Muram Tiram 37 tahun didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam mahu membunuh ahli kumpulan itu, Ayan Kasela 49 tahun, Seno Aji Wibowo 43 dan Moldian Shah Mulyadi 49 tahun dengan niat menyebabkan mereka berasa cemas. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di dalam bilik rehat artis berkenaan di Stadium Arena Lakin pada jam 11 malam. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dan syarat tambahan tidak boleh mendekati mangsa serta saksi pendakwaan. 3 Mei ditetapkan untuk sebutan semula kes. Baiklah, sambal antara pelengkap hidangan dan juanda pembuka selera sejak zaman berzaman. Pesta Cita Rasa Sambal yang diadakan baru-baru ini menjadi platform kepada pengusaha memasarkan air tangan mereka. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam.